Baik, kita lalukan 100 hari yang pertama kerana itu adalah sesuatu yang kita mahu saksikan, iaitu performance based culture seperti yang disebut oleh Perdana Menteri. Prestasi kerja itu menjadi prioriti bagi kabinet yang baru ini dan ia perlu dibuktikan dalam tempoh yang agak singkat, iaitu 100 hari pertama, kerana kita tiada masa untuk dibazirkan. Selain itu, apa lagi yang kita boleh bincang dan kita harap dan kita jangkakan daripada barisan kabinet baru ini? Saya mahu berbincang dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, pencarah kanan Sains Politik UiTM. Mujibu, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam, Lukman. Selamat petang. Saudara Mujibu, apa cabaran kabinet baru ini untuk menyegarkan semula pentadbiran negara, khasnya melalui perangkaan dasar-dasar baru dan lebih baik berbanding pentadbiran sebelum ini, dengan individu yang rata-ratanya ramai yang serupa, kerana kita lihat 69 menteri di 69 menteri dan timbalan menteri, 31 orang menteri dalam barisan kabinet ini, dan daripada 31 orang itu 16 orang individu, 16 orang menteri, orang yang sama memegang portfolio yang sama, kira-kira 51%, dan 11 orang lagi, kira-kira 35% individu yang sama daripada kabinet sebelum ini tetapi ditukar portfolio. Jadi kita ada lebih kurang 85% individu yang sama dalam kabinet baru ini, 51% daripadanya masih memegang portfolio yang sama berbanding pentadbiran sebelumnya. Apa cabaran kabinet baru ini dan Perdana Menteri untuk menyegarkan semula, menambah baik dan memperkenalkan dasar-dasar baru untuk pentadbiran negara, khasnya berkaitan COVID-19 dan juga ekonomi, dengan pasukan yang mempunyai ramai individu yang sama? Mujibu. Ya, baik. Sebelum kita mula, saya ambil kesempatanlah untuk ucapkan tahniah dan syabas kepada pelantikan kabinet baru, walaupun pelbagai persepsi terhadap kabinet ini yang ternyata telah membariskan ramai muka-muka lama, ya. Kalau kita kira tadi hampir 86% dikekalkan ataupun orang lama hanya ditukarkan portfolio saja. Jadi barangkali cabaran terbesar kepada kabinet ini adalah bagaimana untuk mengikis persepsi yang telah pun wujud oleh kepimpinan terdahulu yang dibawa kepada kepimpinan baru, di mana jelas 17 bulan sebelumnya rata-rata ramai yang mempersoalkan prestasi mereka dengan permasalahan utama kabinet lama dilihat terlalu lambat dalam memberikan tindak balas dalam melawan COVID dan juga terpalit dengan isu-isu yang besar seperti SOP yang berubah-ubah. Jadi ini perkara yang barangkali perlu diselesaikan oleh kabinet baru. Cuma kita juga harus berlaku adil barangkali, ya, mengapa kabinet ini dikekalkan. Saya rasa, saya berpendapat barangkali ini diambil kerana itulah resource pool yang ada, yang boleh dipilih oleh Perdana Menteri, dan juga sudah tentu barangkali mahu melihat kesinambungan apa yang telah dijalankan oleh kerajaan dahulu itu barangkali boleh diteruskan, dan ini tidak barangkali mencacatkan perancangan dan juga mampu untuk melincinkan apa jua yang telah dirancang bagi diteruskan. Tetapi bottom line-nya adalah kabinet yang ada ini berhadapan dengan cabaran yang paling besar, iaitu mengembalikan kepercayaan dan persepsi rakyat yang ketika ini jelas tidak melihat mereka sebagai sebuah pasukan yang berkesan sebelumnya. Maka jaminan bahawa mereka mampu melakukannya setelah diberi peluang kedua ini barangkali menjadi satu persoalan yang besar di dalam kotak pemikiran rakyat. Dan juga sudah tentulah dengan tempo yang singkat, dengan kes yang tidak menunjukkan sebarang perubahan, maka apakah harapan dan juga harapan dan juga hasrat rakyat ini yang mahu melihat tidak ada lagi lockdown sampai 2 tahun, vaksin yang laju, pengurusan yang cekap itu boleh dimaterialisasikan dalam kabinet baru. Walau bagaimanapun, saya berpendapat skeptik itu tetap masih wujud di dalam kesemua
kotak pemikiran rakyat pada hari ini. Kerana itu juga satu bentuk semak dan imbang mungkin. Tapi kita beri peluang dan kita hormati kerajaan baru ini, beri ruang kepada mereka untuk melakukan kerja mereka dan kita berdoa agar mereka akan berjaya kerana kejayaan mereka adalah kejayaan kita semua. Apa antara, kerana kita bercakap berkenaan dengan 100 hari pertama, tapi saya mahu zoom in sedikit lebih kecil daripada itu, apa antara quick wins atau low hanging fruits, apa yang kerajaan baru ini, kabinet baru ini boleh lakukan dengan serta-merta untuk tambah baik keadaan kita sekarang, khasnya berkaitan dengan COVID-19 dan juga ekonomi jangka pendek sebelum kita bercakap berkenaan dengan jangka sederhana dan panjang dalam masa 100 hari dan sebagainya. Mujibu. Ya, saya barangkali tidak ada satu jawapan yang konkret tentang apa yang sepatutnya dilakukan. Tetapi 17 bulan bersama kerajaan yang lama diberi cuti sementara beberapa minggu sebelum dilantik semula menjadi menteri kabinet dan ada yang kekal dan juga bertukar portfolio tertentu. Saya rasa pengalaman itu sudah cukup untuk memberi sedikit gambaran bahawa apa yang sepatutnya diberikan. Jadi dalam tempoh bercuti itu yang 2 minggu ini berkali boleh merefleksi apa sepatutnya yang berlaku. Dan saya rasa sudah cukup input yang diperlukan oleh semua pihak dengan juga kita juga melihat bagaimana dokongan pentadbiran awam terutamanya sistem kesihatan dan sebagainya ini memberi satu sokongan yang baik bagi memastikan setiap perancangan itu boleh dilakukan dengan berkesan, tetapi kita tidak tahu di mana silapnya, kita tidak melihat ini berlaku masih lagi kita lihat banyak kekacauan berlaku di peringkat atas, SOP yang berubah-berubah, sistem pengurusan yang juga berubah. Jadi ini yang barangkali memberikan dilema dan permasalahan kepada untuk mempercepatkan proses dan juga menyegerakan apa yang sepatutnya dilakukan bagi melawan COVID-19 dan juga memperbaiki keadaan yang teruk dibadai oleh pandemik itu, terutamanya dalam aspek kesejahteraan dan juga ekonomi. Saya rasa itulah pelbagai perkara dibuat dan perkara yang dilakukan itu ada yang berjaya dan banyak juga yang tidak berjaya. Jadi cabaran yang saya rasa yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan dua permasalahan itu, iaitu segera menurunkan COVID-19 dan juga segera membaiki permasalahan ekonomi yang dibadai teruk oleh impak itu, kerana kita melihat inilah yang diperlukan sangat-sangat oleh semua pihak, terutamanya rakyat daripada kerajaan, kerana persoalan yang lain itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang utama kerana dalam keadaan sekarang keterdesakan itu sudah sampai di tahap hidung, orang kata sudah tidak boleh bernafas lagi disebabkan terlampau terhimpit yang gini. Jadi disebabkan keadaan itu dan juga kekecewaan dengan prestasi kabinet yang lama, dengan penerusan kabinet yang terkini ini barangkali rakyat sudah melihat bahawa apa sebenarnya hala tuju yang mereka dapat menerusi saga politik yang berlaku pada kali ini. Apakah harapan mereka? Maka perjawapan-perjawapan itulah yang barangkali harus dijawab oleh 70 ahli kabinet yang telah dilantik sebentar tadi, dan mereka juga sudah memiliki pengalaman itu. Maka kalau meneruskan strategi yang sama dan mengharapkan hasil yang sama, saya rasa ia tidak akan memberi pulangan yang memberangsangkan. Dengan diberikan tempoh 100 hari, kalau sudah ada 17 bulan tetapi 100 hari juga barangkali tidak boleh melakukan, maka saya rasa perlu melakukan sesuatu perubahan yang drastik dan perlu berani pada ketika itu. 69 orang menteri dalam kabinet termasuk Perdana Menteri 70 orang. Saya kira ini sama ataupun kurang satu dengan bilangan menteri dan timbalan menteri yang ada dalam kabinet sebelum ini, kerana kali ini kita tidak ada timbalan Perdana Menteri, jadi 69 orang, 70 termasuk Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan aspek teknokrat, Mujibu? Kerana kita lihat teknokrat, gesaan untuk meramaikan teknokrat dalam kabinet ini sudah ada sejak dari dulu lagi, bukan sekarang sahaja. Kerana pemahamannya adalah kita perlu juga integrate beberapa orang pakar bidang, subject matter experts. Kita lihat gesaan ini juga ada berlaku pada kabinet sebelum ini dengan Tan Sri Muhyiddin, di mana Tengku Datuk Seri Zafrul,
ex-banker, bekas banker dilantik menjadi Menteri Keuangan, Datuk Seri Dr. Zulkifli, bekas Menteri Wilayah, Mufti Wilayah Persekutuan dilantik menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, Hal Ehwal Agama, dan Datuk Seri Zafrul dikekalkan. Jadi ada seorang teknokrat. Apa pendapat dan respon Mujibu berkenaan dengan gesaan untuk kita wujudkan ataupun kita jemput lebih ramai teknokrat berada dalam kabinet? Kita lihat tidak ada ramai, dikekalkan seorang. Jadi selain daripada kabinet sekarang ini, iaitu sudah menjadi done deal, bagaimana lagi kerajaan boleh menjemput teknokrat untuk menyumbang kepada perangkaan polisi sekarang ini dalam cara-cara yang lain selain daripada menjadi menteri atau timbalan menteri dalam kabinet? Ya, saya rasa kita meraihkan penyertaan ataupun idea dan cadangan untuk menyertakan golongan teknokrat yang ada kepakaran, yang ada jaringan antarabangsa, yang ada pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu untuk menyertai kabinet. Tetapi dalam keadaan sekarang ini barangkali saya tidak nampak itu berlaku disebabkan pertimbangan politik melebihi daripada pertimbangan tersebut. Saya faham, kita juga harus faham mengapa agaknya Datuk Seri Ismail Sabri mengambil keputusan untuk mengecilkan penyertaan teknokrat di dalam kerajaan ini, kerana kita berhadapan dengan ketidakstabilan politik yang barangkali perlu diselesaikan dengan memberi lantikan tersebut kepada orang politik. Itu satu aspek yang barangkali perlu diperhatikan. Tetapi tidak menolak juga barangkali ada cara lain untuk mengundang mereka-mereka yang bergelar teknokrat untuk menyumbang tenaga dan menyumbang saran kepada kerajaan menerusi jawatan kuasa majlis dan sebagainya. Itu mungkin barangkali akan diperbesarkan dalam konteks sebegitu. Tetapi bagi saya, dalam keadaan sekarang, siapapun yang dilantik, teknokrat, ahli politik atau sebagainya, yang kita mahukan adalah satu sosok yang berketerampilan, yang berkebolehan dan mampu melakukan kerja seperti mana yang diamanahkan. Kita tidak mahu melihat satu pemimpin yang diberi jawatan disebabkan personality dan juga kredit, tetapi kita mahu dia diberi berdasarkan capability dan juga merit. Ini yang kita mahu sebagai menteri, kerana jelas dalam konteks teknokrat kita ambil dalam kabinet yang sebelumnya, kita masih lagi melihat tidak ada satu sumbangan yang barangkali dilihat sebagai sesuatu yang substantif kepada penyelesaian COVID. Ya, begitu juga dengan ahli-ahli politik. Bukan tidak ada yang berjaya, ada, tetapi kebanyakan yang kita lihat itu barangkali prestasinya, kalau kita boleh beli report card itu berlegar di sekitar B tolak dan B saja, tidak mencapai tahap yang patutnya B plus, A minus ataupun A seperti mana yang kita mahukan. Jadi itulah dalam tempoh 100 hari ini barangkali cabaran yang paling besar adalah bagaimana untuk memberikan satu prestasi yang memperangsangkan dalam tempoh yang singkat, ya, dengan pengekalan jawatan yang saya rasa masih lagi diberikan pada mereka-mereka itu dengan bertujuan supaya mereka mampu untuk meneruskan perancangan yang sedia ada dan barangkali boleh membawa input baru selepas melihat perkembangan yang berlaku, kritikan, saranan dan sebagainya selepas tidak lagi menjadi Menteri Kabinet selama 2 minggu selepas Perdana Menteri meletak jawatan. Maka inilah cabarannya dan kita mahu melihat dalam tempoh 100 hari itu bagaimana hasilnya.